Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala nabiyil amin, Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Ayyuhal muslimun wal muslimat, ikhwatul iman wal akhawat, a'azzani Allah wa iyyakum. Hadirin muslimin muslimat yang berbahagia, yang dirahmati lagi dikasihi Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Pada petang ini alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk bertemu dengan hadirin sekalian, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Dalam saya fikirkan adalah pertemuan pertama dan alhamdulillah pada petang ini dalam keadaan yang sangat baik, akhirnya Allah mengizinkan berlaku satu pertemuan yang mungkin sebahagian besarnya adalah pertama kali, dan tercatatlah dalam rekod kehidupan kita bahawa pertemuan ini adalah pertemuan yang disebabkan oleh ataupun pertemuan yang dikeranakan oleh majlis ilmu. Baik. Okey. Baik. Okey. Dan alhamdulillah, apabila kita memperingati satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang saya fikirkan masyhur, biasa kita dengar, sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh, iaitu hadis 7 golongan yang mendapat naungan pada hari tiada naungan melainkan hanya naungan Allah Azza wa Jalla, iaitu yang disebut sebagai Yaumul Mahsyar, iaitu hari mahsyar. Baik, mahsyar ini ada sebahagian kita yang menggelarkannya sebagai padang. Macam-macam lah istilah-istilah yang kita nak fahami tentang apakah yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla dalam nas tentang mahsyar. Tetapi mahsyar itu adalah salah satu perhentian, salah satu persinggahan yang sangat berkait rapat dengan topik kita pada hari ini, iaitu persiapan menuju barzakh dan mendapatkan Jannatul Firdaus. Itulah topik yang diberikan kepada saya. Jadi antara perkara yang sangat terkait rapat adalah mahsyar. Apakah mahsyar? Jika kita mendalami bahasa Arab, kita akan mendapati bahawa mahsyar itu berasal daripada kalimah hasyara, yang bermaksud himpun. Jadi mahsyar adalah tempat berhimpun. Tempat berhimpunnya manusia, seperti mana yang kita tahu, untuk melalui satu proses pengadilan, perhitungan sebelum manusia ditentukan tempatnya sama ada di syurga ataupun di neraka. Dan mahsyar adalah satu tempat yang mana ujian akhirat ini telah pun bermula. Okey. Barzakh dia belum akhirat. Barzakh ini kita jumpa satu kalimah barzakh ada dalam Quran tak? Siapa tahu? Siapa ingat kalimah barzakh ni kita jumpa kat mana? Barzakhun la yabghiyan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Terus kita tahu surah Ar-Rahman. Barzakhun ini, barzakh ini dia macam satu barrier, macam satu dinding, ya, yang memisahkan sesuatu, iaitu suatu tempat, suatu alam yang memisahkan alam dunia dan juga alam akhirat. Maka ada satu tempat disebut sebagai barzakh. Baik, barzakh ada ujian dia. Tetapi apabila alam barzakh berakhir, iaitu manusia mula sampai ke alam akhirat, di alam akhirat ini ada tempat pertama yang akan kita singgah, iaitu mahsyar. Dan mahsyar itu sudah mula dengan ujian.
sudah ada ujian di mahsyar. Sebab itulah dalam satu riwayat disebutkan bahawa akan ada golongan yang mereka minta kepada Allah Azza wa Jalla dengan satu doa. Mereka kata, Ya Rabbi arihna walau ilan nar. Rehatkan kami, Ya Rabb, daripada ujian mahsyar ini, walaupun engkau meletakkan kami seketika di dalam neraka. Pelik doa ni. Minta Allah rehatkan kita daripada mahsyar dengan cara letak dalam neraka sekejap pun tak apa. Janji dapat selamat daripada fitnah ataupun ujian mahsyar. Yang mana kita beranggapan pada masa itu neraka mungkin lebih ringan daripada mahsyar. Kerana sifat akhirat ini dia bersangatan daripada dunia. Nikmat akhirat bersangatan dari nikmat dunia. Azab akhirat bersangatan daripada azab dunia. Maka apabila seseorang menerima ujian mahsyar, apa yang dirasai pada masa itu, dia tidak pernah merasai kesengsaraan, azab, kepanasan, kesesakan, kelemasan seperti mana di mahsyar. Dia tidak pernah alami perkara itu, kita tak pernah alami perkara itu sewaktu di dunia. Maka sebab itulah mahsyar adalah ujian yang paling berat bagi manusia ketika kita berada di tempat tersebut. Tetapi akhirnya Allah tetap memberikan keselamatan. Akhirnya Allah mendatangkan naungan. Okey, naungan mahsyar, yang mana kalau kita baca tentang hadis 7 golongan itu, panjanglah perbahasan dia. Tetapi alhamdulillah pada hari ini kita termasuk daripada salah satu 7 golongan itu, iaitu orang yang saling bertemu kerana Allah Azza wa Jalla, dan mereka berpisah juga kerana Allah. Saya hadir di tempat tuan-tuan ataupun tuan-tuan hadir di sini, puan-puan sekalian, ya, bukan kerana ada allowance untuk tuan-tuan datang belajar, bukan kerana jamuannya, tetapi semata-mata untuk mengambil manfaat yang kita boleh kongsikan bersama untuk menjadi bekalan kita, khususnya bagi hari akhirat kita. Maka alhamdulillah, pada petang ini insya-Allah semoga kita dapat diteruskan, semoga kita dapat ditemukan di masa-masa seterusnya insya-Allah, dan kita akan masuk kepada topik perbincangan kita lah, ya, pada petang ini, iaitu persediaan menghadapi alam barzakh ataupun kematian, dan juga bagaimana insya-Allah untuk kita mendapatkan Jannatul Firdaus. Yang pertama sekali, apa yang harus kita fahami bahawa setiap daripada kehidupan itu tidak akan mampu terlepas daripada kematian. Tidak terkecuali. Atas namanya makhluk yang diciptakan bernyawa, maka dia tidak akan kekal, hatta malaikat Israfil sekalipun, yang memang sabit dalam hadis ia ditugaskan untuk meniup sangkakala. Ya, hatta malakul maut Israel. Tapi Israel dia tak ada dalam hadis nama tu, tetapi kita panggil sebagai malakul maut lah, malaikat yang mencabut nyawa. Sendiri pun tidak terkecuali daripada kematian ini. Baik. Dan satu perbincangan berlaku. Mengapa Allah menetapkan sedemikian rupa? Maksudnya kita ni hidup, kemudian kena ada kematian, kemudian ada kehidupan balik. Baik. Kalau kita lihat Nabi Adam alaihi salam, Nabi Adam alaihi salam bermula di mana? Nabi Adam alaihi salam kampung asalnya adalah di syurga. Kat situlah. Kalau orang tanya mana kampung asal, hometown dia asal. Ya. Di syurga. Nabi Adam diciptakan terus duduk di syurga. Dan bagaimanakah keadaannya sekiranya Allah tidak mengeluarkan Nabi Adam dari syurga? Adakah Nabi Adam akan melalui kematian? Jadi satu persoalan tanda tanya. Sebab dalam syurga ada kematian tak? Tidak ada kematian. Dan kematian ini makhluk. Pernah jumpa tentang hadis bagaimana Allah mematikan makhluk bernama kematian? Sembelih. Dia sama ada dia kibas ataupun tidak, wallahu alam lah, tetapi Allah jadikan dalam bentuk seekor kibas lalu disembelih kematian itu. Maka matilah makhluk yang bernama kematian. Dilihat oleh ahli syurga, dilihat oleh ahli neraka.
Bagi ahli neraka dia menambahkan kesengsaraan. Sebab ahli neraka mengharapkan kematian. Bagi ahli syurga menambahkan kenikmatan. Kerana ahli syurga apabila menerima nikmat syurga, mereka mengharapkan mereka tidak mati. Dan mereka terlepas daripada kematian kerana akhirnya Allah mematikan makhluk bernama kematian itu. Baik, maka tak ada siapa yang boleh terlepas. Tetapi Allah ada satu aturan, iaitu Allah mengkehendaki supaya Nabi Adam AS tidak kekal di syurga terus, tetapi diturunkan ke dunia, menjalani kehidupan di dunia ini sebagai seorang manusia. Walaupun di zaman itu boleh dikatakan, disifatkan tidak ada syarak, syariat tak ada. Ya, boleh kahwin adik-beradik, tak ada masalah. Ya, yang ada hanyalah tauhid, keimanan kepada Allah Azza wa Jal. Ya. Dan ratusan tahun Nabi Adam menjalani kehidupan sampailah saat kewafatannya ataupun kematiannya. Baik. Mengapa semua ini harus berlaku? Dalam riwayat Muslim, Nabi Musa alaihi salam dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa Nabi Musa adalah nabi yang pernah agiu benda ni kepada Nabi Adam. Mengapa engkau melanggar satu arahan Allah di dalam syurga? Kalau kamu tak langgar benda tu, kami semua ini tidak perlu tinggal di dunia, tak perlu menghadapi kematian, kekal terus sejak kami dilahirkan, terus kekal nikmat dalam syurga. Baik. Jawapan dia, okey, kenapa? Dia manusia ni, hadirin mati Allah sekalian, mungkin bab ini tuan-tuan dan puan-puan lebih berpengalaman. Kita sebenarnya tidak akan merasai satu-satu nikmat sekiranya memang kita dilahirkan dalam nikmat itu. Kalau kita tengok, mungkin kita kata, macam contohnya kita kata siapa? Satu orang yang kaya, daripada keluarga yang kaya, dalam perut lagi dia dah kaya. Okey, dia keluar dia kaya. Kita nampak dia mewah, tetapi dia tidak merasai kemewahan itu. Dia merasai benda tu common bagi diri dia. Okey, seperti mana orang tanya saya, Ustaz rasa tak nikmat ada gigi? Saya kata, ya, boleh kunyah apa semua. Saya boleh jawab macam tu lah, boleh kunyah, boleh gigit. Okey, tapi nikmat sebenar adanya gigi hanya dapat dirasai bagi orang yang telah ditarik nikmat gigi, betul? Ya. Sokong. Ya. Betul lah, kalau tanya saya alhamdulillah gigi ada lagi. Bila orang tanya saya kan, Ustaz nak tahu tak nikmat ada gigi? Saya kata, boleh kunyah. Saya boleh jawab macam tu. Tetapi saya tak dapat menjiwainya. Sebab kita alhamdulillah masih ada. Tapi once Allah dah tarik satu persatu, masa tu baru kita ingat keberadaan nikmat itu. Baik. Kalau kita memang lahir, maknanya lahir kita terus berada di syurga, kemungkinan kita tidak akan dapat merasainya. Kita akan menjalani, kita akan hidup dengan nikmat syurga itu sebagai satu benda yang common. Sejak lahir kita dah ada macam tu. Seorang anak yang lahir, mak ayah dia ada kereta, dia takkan rasa nikmat ada kereta. Tetapi satu orang yang lahir dalam keadaan dia tak serba kekurangan, dia tak ada apa-apa, tiba-tiba satu hari barulah mak dia, betapa seronok kalau kita tengok orang-orang yang saya dulu masa di kampung tu, saya tengok seronok. Saya tengok satu orang kawan saya, dia duduk dengan tok dia beli motor, bukan beli kereta. Punyalah seronoknya dia, walhal orang kawan-kawan dia lain, mak ayah dah ada kereta dan sebagainya. Begitulah. Jadi itu yang kita nak faham. Setiap daripada satu ujian yang berat yang Allah berikan kepada kita, maka di situ ada sebab dan kemanisan dia. Walaupun kita nak menghadapi fitnah kematian ni berat, antara doa yang Nabi SAW anjurkan supaya kita tidak meninggalkannya setiap kali sebelum memberi salam. Dalam 4 doa itu, kalau kita hafal, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Yang ketiga tu Allah kata apa? Nabi kata apa? Wa min fitnatil mahya wal mamat, daripada fitnah kehidupan dan juga kematian. Jadi bukan makna hidup sahaja ada fitnah, kematian juga ada fitnahnya. Fitnah barzakh, kemudian fitnah akhirat. Sampailah fitnah ini berakhir apabila kita menjadi golongan yang selamat
yang dapat melepasi titian sirat dan seterusnya dibawa ke syurga Allah Azza wa Jalla. Baik, apabila kita bercakap tentang ajal ataupun apabila kita bercakap tentang kematian, saya ingin memetik satu perkataan Al-Imam Muzani, ya, rahimahullah. Beliau menyatakan, wal khalqu mayyitun bi ajalihim 'inda nafadi arzaqihim wan qita'i atharihim. Yang bermaksud, makhluk itu akan mati dan mempunyai ajal masing-masing. Bila ajal tiba, bererti rezeki telah habis dan amalan telah berakhir. Kita baca hadis 40, kita akan jumpa satu hadis. Semasa kita berada ataupun semasa kita 120 hari dalam kandungan, Allah memerintahkan malaikat tulis 4 benda. Ingat tak 4 benda ni? Tentang rezeki dia, lagi tentang mati, tentang amal dia, amal. Jodoh tak ada kat situ. Tapi ramai orang sebut jodoh, tapi saya pun tak pasti. Tapi yang pastinya rezeki, ajal, amal dia dan juga kesudahan dia. Min ahli sa'adah atau min ahli syaqawah, daripada kalangan orang berbahagia syurga atau sebaliknya. So 4 benda ni telah ditulis semasa kita dalam kandungan. Rezeki, ajal, amal dan juga kesudahan nanti, kesudahan akhirat, syurga atau neraka. Itu dia kata ni, dekat apa tuliskan mahfuz. Telah tercatat dia apa ni, yang Nabi sifatkan pena telah diangkat, rufi'atil aqlam, pena telah diangkat dan lembaran telah kering, kata Nabi. Nabi sifatkan macam tu, maknanya dah tulis dah. Telah tertulis satu ketetapan, pen pun dah diangkat, lembaran pun dah kering, dah maktub dah. Macam itulah maksud. Dia okey, isu masalah boleh tukar ni sebenarnya dalam bab takdir ni kita memang tak boleh nak jawab secara jawapan yang konkret. Tak boleh. Sebab dia urusan yang melibatkan ilmu Allah Ta'ala. Secara umum kita tengok memang tak boleh ditukar. Tetapi dia akan konflik ketika mana kita menetapkan adakah kita akan melakukan sesuatu mengikut ketetapan yang sedia ada tanpa kita diberi peluang untuk melakukan sesuatu. Dia akan konflik kat situ. Okey. Jadi jawapan dia adalah kita ikut sahaja perintah daripada agama. Agama memerintahkan kita supaya sentiasa bersegera dengan kebaikan, sentiasa membawa diri ini untuk menjadi golongan min ahli sa'adah, daripada kalangan orang yang berbahagia. Walaupun pada hakikatnya telah tertulis suatu perkara di sisi Allah Azza wa Jalla yang telah tetap. Memang dia akan timbul konflik lah pertembungan ni sampai. Sebab itu Ali bin Abi Talib menyatakan tentang masalah takdir ni, kita sampai masanya kita tak boleh terlalu mempersoalkan dia, kerana kita tidak akan mendapat jawapan yang jelas, kerana dia adalah soal yang melibatkan urusan ilmu Allah yang kita tak mampu untuk memahaminya. Cukup kita faham satu, masa ni adalah makhluk yang Allah baru cipta ke Allah dah cipta? Masa lama dah, cuma dia belum berlaku. Apa yang berlaku kepada kita esok, Allah dah cipta belum? Allah dah cipta, tapi dia belum berlaku. How kita nak faham benda ni? Terbatas kan? Sebab itu Allah rakamkan satu kisah dalam Quran, dalam suratul Kahfi, pertemuan Nabi Musa dengan Khidir alaihi salam. Sebab itu Khidir kata kepada Nabi Musa satu benda je, jangan tanya. Sabar, jangan tanya. Sebab apa keluar statement itu? Kerana Khidir tahu bahawa kalau dijelaskan kepada Nabi Musa, mungkin Nabi Musa tidak mampu memahami apa yang Allah ajarkan kepada Allah sampaikan ilmunya kepada Khidir alaihi salam. Kalau orang tanya ada tak manusia-manusia yang dapat ilmu yang special khas, memang ada lah. Kalau kita ambil dalam nas ada. Tapi syaratnya kita ambil daripada nas sajalah, iaitu Al-Quran, kisah Khidir. Nobody boleh explain apa sebenarnya yang Khidir alami sehingga dia boleh tahu masa depan. Timbul macam-macam teori.
Sampai Allah buka ilmu time travel zaman sekarang ni bila kan. Ya. Sampai ke tahap itu orang kaji dan bahas. Tapi apa pun teori yang muncul bagi saya, itu semua adalah menunjukkan keluasan ilmu Allah Ta'ala yang Allah tak buka pun. Maknanya Allah hanya buka kepada sekian individu sahaja. Baik. Jadi antara yang ditulis adalah amal dalam ketika mana kita dalam kandungan. Maka kata Al-Imam Muzani, satu orang ini apabila sampai kepada saat ajal dia, maka pada masa itu telah tamatlah apa yang Allah tetapkan daripada segi rezeki dia dan daripada segi daripada segi amal dia. Jadi adalah orang memahami daripada hadis ini, mereka menyatakan kalau nak umur panjang, dia kata jangan makan banyak-banyak. Saya pun duk fikir, kenapa dia cakap macam tu? Dia kata kita dapat rezeki kita telah ditetapkan tu jadi long term lah kalau kita kan. Dia okey, saya pun wallahu alam, daripada segi kesihatannya mungkin iyalah, tak makan banyak kita lebih sihat mungkin kan, tapi daripada segi kita nak kata macam tu tidaklah. Ya, baik. Okey, ini yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Muzani. Baik. Allah menyatakan dalam surah Al-A'raf ayat 34. Walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dan Nabi kata bagi setiap umat ini adanya ajal. Ajal ni apa maksud ajal? Penangguhan. Itu maksud ajal dalam bahasa Arab. Adanya suatu penangguhan terhadap umur dia. Apabila telah sampainya waktu penangguhan itu, la yastakhiruna sa'ah, maka dia tidak akan dilewatkan, wala yastaqdimun, dan ia juga tidak dipercepatkan. Walaupun hadirin mati Allah sekalian, Nabi SAW pernah menyebutkan beberapa hadis tentang beberapa perkara yang boleh memanjangkan umur. Antaranya apa? Silaturrahim. Silaturrahim. Menghubungkan silaturrahim ini Nabi SAW sebutkan dalam satu hadis yang mana dia akan memanjangkan umur manusia ini. Adakah umur boleh memanjang? Dan Nabi pernah doa tak panjang umur untuk diri baginda? Tak pernah dengar kan? Ada satu tempat, iaitu ketika mana Nabi SAW bercakap tentang Isa alaihi salam. Kat situ saja Nabi pernah sebut bahawa aku berharap umurku dipanjangkan dan aku dapat bertemu dengan Isa alaihi salam. Tapi Nabi letak juga, jika aku tidak sempat bersamanya, maka sampaikan salamku kepada baginda, kepada Isa alaihi salam. Lain daripada tu, kita memang tak bertemulah. Tetapi kita juga tidak dapat tolak bahawa Nabi SAW pernah mendoakan beberapa sahabat akan umurnya panjang. Paling masyhur siapa? Ada lagi? Ada Anas bin Malik. Anas bin Malik antara sahabat yang umur dia sangat panjang lah. Dan semua tahu, memang Nabi pernah doa dengan wa'atil umrahu, dan ya Allah panjangkan usianya. Dan sepakat para ulama menyatakan mendoakan seseorang dengan panjang usia adalah satu doa kebaikan. Ada satu orang lagi Nabi doakan, Sa'ib ibn Yazid nama dia. Sa'ib ibn Yazid ini dia patah kaki, dia jatuh ke apa, dia patah kaki. Ibu saudara dia bawa dia jumpa Nabi. Nabi pun terkejut sebab Nabi bukan tabib, Nabi bukan doktor nak rawat kaki. Tapi sifat Nabi ni, walaupun Nabi tak boleh tunaikan, Nabi tidak akan mengecewakan seseorang. Maka dengan kedatangan itu, Nabi doakan Sa'ib ibn Yazid ini dengan keberkatan. Sa'ib ibn Yazid, dalam satu riwayat disebutkan beliau adalah sahabat terakhir yang meninggal di Madinah. Kematian Sa'ib ibn Yazid pada sekitar 94 Hijrah lebih kurang. Kematian beliau mengakhiri legasi sahabat di bumi Madinah. Tamatlah legasi sahabat secara rasmi. 94 Hijrah. Berapa umurnya?
96 tahun dalam satu riwayat. Tapi tak kurang 95. Ada perbezaan tapi tak kurang daripada 95 tahun. Apa yang sahabat riwayatkan tentang sifat dia pada hari-hari sebelum kematian dia? Dia adalah seorang yang masih boleh berdiri tegap di dalam saf, sujud dan rukuk seperti biasa. Matanya sangat terang, jelas. Itu usia, keadaan di usia Sa'ib bin Yazid pada usia 90 lebih. Sampai orang datang jumpa Sa'ib bin Yazid ni, orang tanya, apa amalan yang kamu buat? Ya. Kita pun pelik lah, tapi hari ni kita tak pelik lah sebab kita tengok ada orang yang macam tu juga kan. Tapi zaman tu, that time memang satu benda yang dengan usia macam tu dan masih tegak, masih sihat. Dia kata tak ada apa, cuma dia teringat bahawa kisah tadi, masa dia kanak-kanak dulu, ibu saudara dia pernah bawa dia jumpa Nabi apa semua, dan kemudian akhirnya Nabi doakan dia dan umur dia panjang. Baik. So bagi saya tidak ada masalah untuk kita berdoa. Umur panjang bukanlah satu keburukan, ya. Bahkan kalau kita ikuti dengan memohon umur yang panjang dan dikekalkan dalam kebaikan adalah salah satu daripada nilai yang baik juga. Dan terdapat satu asar, walaupun asar ini diperselisihkan, ya, tetapi kita boleh ambil manfaat dari segi kelebihan amal dia apabila asar ini berkait dengan mimpi seorang sahabat, Talhah bin Ubaidillah. Okey, Talhah bin Ubaidillah yang pada suatu pagi apabila Nabi bertanya mimpi para sahabat, okey, dan Nabi ini antara salah satu daripada yang Nabi lakukan setelah subuh adalah bertanya tentang adakah para sahabat melalui mimpi-mimpi tertentu. Jadi Talhah bin Ubaidillah menceritakan satu hari tentang kisah dua orang sahabat yang masuk Islam pada hari yang sama. Dia orang masuk Islam sekali. Okey, dua orang ni. Kemudian mereka memulakan kehidupan sebagai seorang Muslim. Salah seorang daripada mereka pergi berjihad dan syahid dalam peperangan itu. Adapun sahabat dia tidak syahid dan hidup seperti biasa. Setahun kemudian sahabat dia jatuh sakit dan wafat di atas tempat pembaringan dia. Okey. Talhah bin Ubaidillah mimpi mereka berdua masuk syurga. Okey, kita kalau mimpi syurga ni, ada pernah mimpi syurga? Okey, betul lah kalau kita duk mimpi pernah macam rasa macam duk jalan kat syurga. Jawapan dia satu je. Kita haraplah semoga itu adalah kebaikan. Sebab tak ada siapa boleh endorse mimpi kita. Sebab sahabat dulu cerita kat Nabi, Nabi mengiyakan. Talhah cerita. Bila Talhah cerita, apa cerita Talhah? Aku lihat dua orang ni masuk syurga. Tapi masalah dia, Talhah kata, kenapa yang tidak syahid itu masuk syurga lebih awal daripada yang syahid? Oh, ni satu pelik. Dia khabar kepada Nabi SAW. Apa jawapan Nabi? Jawapan Nabi SAW, Nabi kata, tidakkah kamu hitung dalam kesempatan setahun yang Allah beri lanjutan umur kepada satu orang sahabat dia lagi tu, adakah kamu tidak melihat bahawa dia dapat melaksanakan ibadah Ramadan? Dan tidakkah kamu hitung berapakah jumlah rukuk dan sujud dia yang dapat dia tambah dalam tempoh itu? Kita faham mesej Nabi SAW. Jihad ni hadirin sekalian, benda yang besar. Satu benda yang sangat-sangat besar. Bahkan di dalam syurga nanti, dalam riwayat yang sahih, Allah menyediakan satu garden yang khas dalam syurga. Ada satu sungai khas, dan sungai ini dia duduk dekat entrance, dekat pintu masuk syurga. Okey, sungai yang cantik lah, dan ada garden dia. Dan Nabi kata benda ni hanya diperuntukkan untuk mereka-mereka yang masuk ke syurga disebabkan oleh kematian mereka syahid. Orang lain tak dapat tempat itu. Okey, besar syahid ni memang masya-Allah. Ketika di alam barzah, roh orang syahid ni berada dalam leher burung. Burung itu sarangnya di mana?
sarang pula, dia punya sarang lah, sarang dia itu adalah di pepohonan syurga, terbangnya di arash. Masya Allah, itu kelebihan orang syahid. Tapi bila kes hadis ni, yang tak syahid masuk syurga dulu. Tetapi Nabi mention tentang betapa besarnya ibadah rukuk dan sujud, yakni salat, dan juga ibadah Ramadan yang dia dapat lakukan setahun ekstra berbanding dengan sahabat dia yang telah wafat dahulu. Betapa kita lihat di situ bahawa umur panjang ni penting, tetapi dengan syaratnya adalah dalam kebaikan. Kerana macam mana sekalipun orang yang lebih panjang umurnya, peluang untuk dia mencipta amal lebih banyak, ya itu pasti di sisi Allah Azza wa Jalla sekiranya dia memilih jalan kebaikan. Okey. Baik. Kita lihat satu ayat dalam surah An-Nahl ayat 61. Walau yu'akhidhullahu an-nasa bi-dhulmihim ma taraka 'alayha min dabbah walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jikalau Allah menghukum manusia kerana kezalimannya, niscaya tidak akan ditinggalkannya di muka bumi ini sesuatu pun dari makhluk yang melata yang boleh bergerak. Tetapi Allah menangguhkan mereka sampai kepada waktu yang telah ditentukan. Maka apabila telah tiba waktunya, bagi mereka, tidaklah mereka dapat mengundurkan sesaat pun dan tidak pula mereka dapat mempercepatkan kematian itu. Okay. Ayat 61. Dalam surah An-Nahl ayat 61. Baik. Ini ayat-ayat yang memperingatkan kita tentang ajal lah. Kita kata ayat-ayat yang memperingatkan kita tentang kematian. Baik. Dan kita lihat satu hadis riwayat Al-Imam Muslim daripada Ibnu Abbas. Ini adalah satu doa sebenarnya. Kalau kita pernah dengar dan kita pernah baca doa ini, Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu. Apa maksud dia? Ya Allah, laka aslamtu, aku berserah diri kepadamu. Wa bika amantu, aku beriman kepadamu. Wa tawakkaltu, dan aku bertawakal. Wa ilaika kepadamu. Wa anabtu, dan kepadamu aku memohon istighfar kembali. Wa bika khasamtu, dan kepadamu lah aku mengadu segala urusanku. Baik. Allahumma inni a'udzubika bi'izzatika la ilaha illa anta an tudillani. Yang bermaksud, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung dengan kemuliaanmu. Tidak ada sembahan yang berhak disembah selain engkau dari segala hal yang bisa menyesatkan aku. Antal hayyul ladzi la yamutu wal jinnu wal insu yamutun. Engkau adalah satu zat yang hidup, yang akan tetap terus hidup, tidak akan mati. Sedangkan jin, manusia, mereka semua akan mati. Baik. Doa ini disifatkan sebagai salah satu daripada doa melepaskan diri daripada kesyirikan. Sebab syiriknya kita ni tak semesti ada berhala kat depan. Kita boleh syirik kerana makhluk. Kita boleh syirik kerana jin, pemujaan dan sebagainya. Kita boleh syirik kerana manusia. Kerana kita boleh syirik juga kerana manusia. Sebab tu antara fitnah manusia yang paling Nabi khawatirkan adalah manusia yang bernama Dajjal itu, yang mana dia manusia, tetapi kerana diri dia manusia, kan kalau kita baca hadis-hadis tentang dia, dia akan membawa supaya manusia beriman kepada dia, menyembah dia, walaupun dia adalah satu figure yang samar, yang kita tak tahu, yang kita tak pernah lihat, sama ada dia di mana pun kita tak tahu, keluar tak keluar pun kita tak tahu, tetapi fitnah besar. Dia tak perlu mencipta satu berhala, dia tidak perlu, dia dengan diri dia sendiri, manusia akan datang dan menyembah dia. Dan doa ini insya-Allah nanti boleh saya kongsikan selepas kuliah, nanti saya kongsikan, dan kita boleh baca sebagai salah satu daripada doa kita. Kadang-kadang kemanisan doa ni kita dapat bila kita dapat doa-doa yang baru, yang kita tahu makna dia, kan? Okey. Kalau kita semayang pasal orang, katakan Allah, adakah itu syirik besar atau kecil?
Okey. Ini adalah salah satu daripada dia bukan syirik besar, syirik kecil, tetapi syirik yang khafi, tersembunyi. Syirik yang tersembunyi, tetapi natijah dia daripada perbuatan itu, syirik dia sama seperti mana mempersekutukan Allah Ta'ala. Sebab kita meletakkan zat yang sepatutnya satu-satunya kita berdoa, kita melakukan ibadah, kita meletakkan zat itu duduk pada manusia. Orang beribadah kerana Allah, tiba-tiba one time dia beribadah kerana manusia. Perbuatan syirik tu dia khafi, tersembunyi, orang tak nampak, tetapi natijah dia apa? Dia mempersekutukan Allah Azza wa Jalla. Ya. Daripada sah dari segi fiqh. Dari segi fiqh sah. Dari segi sudut penerimaan Allah Ta'ala. Dia macam puasa tapi duduk kata orang, tengok benda tidak baik. Sah, sah. Majoriti para ulama kata sah, tetapi bagaimana sudut penerimaan? Hanya ada pendapat minoriti je yang menyatakan bahawa tidak sah, batal puasa kerana mengumpat. Pernah dengar tak? Ada kan? Batal puasa betul, tapi minoriti lah. Kalau kita nak berhujah dalam masalah fiqh, memang majoriti kata benda tu bukan membatalkan puasa lah. Tapi kesan dia, adakah Allah terima? Sudah pastilah kalau kita kata puasa seperti itulah yang disifatkan tidak dapat apa-apa melainkan al-jau'i wal atash, hanyalah kelaparan dan juga dahaga. Sama juga macam orang solat itu tadi kan. Tapi Ustaz, yang tu macam mana amal ibadat yang lain ditolak apa? Refer kepada solat lah. Tapi sebab masalah solat ni, hitungan amal ibadah yang lain akan refer kepada solat dia. Macam mana kualiti solat dia. Manusia saya kalau kita buat syirik, amal ibadat yang kita seluruh tolak oleh Allah kan, kosong. Ya, kalau maknanya kalau kita jatuh kepada syirik yang nyata. Sebab tu syirik ni satu pembahagian dia selalu kita dengar besar dengan kecil. Dia ada satu isu iaitu yang nyata dan tidak nyata. Yang tidak nyata itu dia tidaklah membatalkan keseluruhan. Ya, dia berbeza dengan nyata. Kalau orang buat syirik nyata betul sehingga macam tukar agama apa, bukan dia sembah. Tapi kalau yang tak nyata ni dia atas isu itu. Begitu. Tapi cacat lah. Macam mana pun amal ibadah dia yang lain tetap akan cacat. Sebab apa? Sebab solat dia bermasalah. Tapi manusia ni, kita ni, kalau solat kita cantik, insya-Allah kita boleh perelokkan ibadah kita yang lain. Tapi kalau kita solat kita ni dah ada tujuan yang lain, kita solat depan orang lain, solat sendiri lain, amal ibadah yang lain pun pasti bermasalah. Sebab tu kita, Masya Allah, kalau kita dah sampai ke satu tahap yang mana solat ni, bagi contoh, last 15 minit paling lewat lepas daripada masuk waktu kita kena solat. Lebih daripada tu kita dah rasa tidak selesa, insya-Allah kita dah ada kebaikan dalam solat kita. Kalau kita ada satu urusan yang bermula sebelum waktu solat, habis je urusan tu kita langsung kepada solat, masya-Allah. Itu maknanya kita dah satu juzuk kita sudah ada dalam kebaikan. Tapi kalau yang tu pun dia tak dapat jaga, macam mana yang lain? Itu. Sebab tu kunci dia duduk pada ibadah salat itu. Sebab itu bila kita sentuh bab ini, kita lihat satu surah yang ringkas, tetapi surah ini menceritakan tentang persediaan akhir Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum baginda wafat. Baik, baginda tak banyak harta. Ya, itu kita maklum. Dan kita, Masya Allah lah, kita sendiri mengetahui bahawa kalau kita diberi peluang kembali ke dunia, antara perkara yang kita nak lakukan adalah bersedekah. Tetapi Nabi SAW, cuba kita lihat turunnya satu surah An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Apa Allah perintah? Fasabbih bihamdi rabbik. Ada hamd. Tasbih macam mana? Subhanallah. Kemudian tahmid alhamdulillah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Minta ampun. Sebab itu Aisyah radhiyallahu anha menyatakan saat beberapa bulan sebelum Nabi wafat, bacaan Nabi dalam rukuk sujud lain. Aisyah dengar Subhanallah, alhamdulillah, astaghfirullah.
Subhanallah, Alhamdulillah, Astaghfirullah. 3 benda. Sucikan Allah daripada segala kesyirikan. Alhamdulillah, syukur dengan apa yang Allah dah bagi nikmat kehidupan kita sampai hari ini. Yang ketiga, istighfar. Istighfar ini penyelesaian kepada semua isu. Kita istighfar hari-hari, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah. Tetapi astagfirullah ini, istighfar adalah lafaz yang terbaik untuk menjadikan kematian seseorang itu adalah kematian yang mulia di sisi Allah. Dia penyelesai kepada kunci kepada semua masalah. Istighfar bukan semata-mata menjadi sebab pengampunan sahaja. Al-Hasanul Basri dalam satu riwayat besar tabi'in, beliau didatangi oleh 3 orang. Pertama, orang yang fakir. Kedua, orang yang ditimpa kemarau di tempat dia. Yang ketiga, orang yang berkahwin lama tak dapat anak. Ya. Datang kepada Al-Hasanul Basri, dia minta Al-Hasanul Basri doakan. Al-Hasanul Basri kata, istaghfirillah. Istighfar je. Itu jawapannya. Fakir pun istighfar, hak kemarau pun istighfar, yang tak dapat anak pun istighfar. Sampai masa mereka datang balik, baru mereka menyatakan, kami memahami apakah erti istighfar. The power of istighfar itu. Kadang-kadang kefakiran bukan kerana masalah usaha. Ada orang niaga bertahun-tahun, tak jadi. Modal banyak, kedai cantik, masak pun sedap, tapi tak jadi. Begitulah berniaga apa pun. Tapi sebenarnya bila kita tengok balik, dekat mana isu dia, dekat mana permasalahan dia. Cara pertama adalah istighfar. Bila kita istighfar, Allah akan buka. Allah akan buka bagi kita apa yang menjadi masalah diri kita. Sebab itu bila saya bawa orang umrah kan, soalan yang samalah. Biasanya benda-benda ni muslimat yang banyak tanya. Muslimin jangan tanya, saya tak pasti kenapa. Tapi muslimat selalu tanya, doa yang terbaik Ustaz, tolong bagi. Apa kami nak baca yang terbaik masa pusingan tawaf apa semua. Saya memang tak jawab banyak, tuan-tuan puan-puan sekalian. Saya kata istighfar selagi boleh. Itu saja. Sepanjang-panjang pusing tu, 7 pusingan istighfar pun tak apa. Kerana istighfar adalah kunci kepada segala kemelut, keresahan, ujian dan sebagainya. Bila kita istighfar, Allah akan buka. Rupanya silap aku kat sini. Rupanya silap aku kat sini. Rupanya kedai aku tak ada masalah, tapi sifat aku kepada pekerja. Contoh. Kita mungkin benda-benda ni kita tidak nampak. Dan Allah sabitkan kesilapan-kesilapan kita itu dengan beberapa ujian. Sebab tu ketika Umar Ibn Khattab, zamannya ditimpa kemarau sehingga tanah di Madinah itu bertukar menjadi warna hitam. Ketika dilakukan solat istisqa, istisqa minta hujan, sahabat-sahabat ni mendengar Umar banyak beristighfar. Sehingga sahabat-sahabat ni pelik, Umar ni tak doa ke supaya hujan turun? Kan? Jadi akhirnya Umar kata apa? Umar menyatakan bahawa istighfar ini kunci kepada segala kemelut dan ujian. Bila kita istighfar, ya, Allah akan turunkan daripada langit hujan. Allah akan turunkan, Allah akan tumbuhkan rezeki. Itulah kunci kita, masya-Allah. Dan Islam ni, hadirin mati Allah sekalian, suatu benda yang hanya kita akan dapat faham apabila kita mengamalkan benda itu. Selagi mana kita bercerita, dia tak akan dapat manfaat kefahaman dia sampailah seseorang itu mengamalkan perkara tersebut. Barulah kita dapat faham. Ustaz, kalau istighfar satu dengan Allah, tapi kalau kita buat jahat dengan orang lain, itu satu kewajipan untuk kita. Itu tak istighfar. Tambah satu lagi lah. Kita kena mohon sama ada hak yang kita pulangkan ataupun mohon kemaafan. Sebab tu sebahagian para ulama macam An-Nawawi sendiri menyatakan bahawa dosa kita kepada manusia ni sebenarnya dia lebih berat daripada dosa kepada Allah. Antara sebab dia adalah kerana sifat Allah itu memang At-Tawwab, penerima taubat. Kita mohon pengampunan, Allah akan ampunkan.
Tapi bila dia melibatkan soal manusia, kita tak tahu kerana sebab manusia ni dia akan tuntut daripada kita. Dan kita kena ingat satu benda je, hadirin Allah sekalian. Kita tidak akan masuk ke syurga jika masih ada manusia yang menyimpan rasa dengan kita tak selesai. Susah. Susah. Walaupun kita dan dia sama-sama ditetapkan ahli syurga. Syurga, kamu syurga, ni pun syurga juga. Dua-dua amal bagus, dua-dua kebajikan bagus, semua bagus. Tapi kat dunia dulu ada satu benda, masing-masing tak selesai. Itulah yang kena tahan di satu jambatan yang dipanggil qantarah tu. Sebab jambatan ni dia ada dua. Sirat daripada mahsyar tu kan. Sirat, satu jambatan. Ujung sirat tu bukan pintu syurga. Ujung sirat tu, dia dah habis sirat tu, dia ada satu jambatan yang... Sebab tu orang-orang putih kalau dia buat filem, dia suka kadang-kadang dia buat imajinasi macam tu, jambatan-jambatan atas kayangan lah apa semua kan. Dia fikir dia pun baca hadis juga kot. Habis sirat tu, dia ada satu jambatan dipanggil qantarah. Qantarah tu hujung dia pintu syurga. Tapi akan ada orang yang ditahan di situ. Tersekat di situ, tunggu. Atas dasar apa? Kamu kena tunggu ada orang yang akan tuntut sesuatu daripada kamu. Hatu kita tak tahu bila tu, ingat kita dah boleh masuk. Tapi insya-Allah lah dah sampai situ tak patah balik lah. Dia tersungkur di pintu syurga tu tak ada. Kalau hutang kita, Ya, hutang tak selesai. sama. Ya. Cuma kita fikir satu je. Hutang dekat akhirat nak bayar pakai apa? Ha? Pahala kita. Ya. Ya, kita akan bayar dengan apa yang bernilai. Apa yang dikira bernilai. Hari ni kita hutang dengan orang, kita bayar, kita pinjam pun kertas, kita bayar pun kertas kan. Sebab kertas diakui ada nilai. Di akhirat tak ada. Yang bernilai di hari akhirat adalah pahala. Deal lah dengan orang tu, alah kita dah sama-sama masuk syurga, apa nak kira lagi kan? Tak. Pahala lebih ni boleh duduk darajat yang lebih tinggi. Itu isu. Itu satu benda yang berat lah sebenarnya, insya-Allah kan. Sebab tu kita apa-apa pun dalam perjalanan hidup kita ni, kita cuba sedaya upaya untuk kita tidak menyakiti orang lain. Kadang benda tak sedar. Saya selalu pesan kadang-kadang kuliah kat mana-mana, saya kata kadang kita tak sedar, kita boh kereta kita dekat OKU pun kadang-kadang kita agak benda tu biasa. Tiba-tiba kita boboh, tak lama seminit kemudian OKU datang. Dia tengok, ini siapa duk parking sini tak ada, dia pula nampak kita sihat walafiat kan. Dia pula kena parking jauh. Kalau dia kata aku tuntut benda ni nanti, macam mana? Benda-benda yang kecil-kecil kadang-kadang kita tak. Sebab itu Nabi SAW dengan orang-orang yang berkhidmat pada Nabi, khadimur Rasulillah, ada ramai. Ada satu orang yang berkhidmat kepada Rasulullah ni, dia nak dapatkan peluang, dia sampai sanggup tidur di depan pintu rumah Nabi. Semata-mata nak dapat peluang subuh esok apa yang Nabi perlukan. Sampai-sampai setiap ada masa-masa tertentu Nabi akan berjumpa dengan mereka. Nabi kata, apa yang kalian mahukan? Macam tu. Kenapa Nabi buat macam tu? Sebab Nabi amat-amat khawatir kalau baginda pernah menyakiti perasaan mereka semasa mereka berkhidmat kepada Nabi. Itu insya-Allah itu sifat Nabi SAW. Tapi kisah ni menarik lah. Sebab sahabat ni bila Nabi tanya apa yang kamu mahukan, dia kata aku akan fikirkan ya Rasulullah. Seram juga Nabi ya, bila tawar macam tu tiba-tiba dia kata nanti aku fikir kejap. Dan dia datang balik, dia kata apa kepada Rasulullah? Dia kata aku minta satu saja, dia kata beri jaminan yang aku akan masuk ke syurga. Nabi tak pernah expect dia akan minta macam tu. Sebab Nabi expect, sebab dia ni susah, orang susah. Mak dia hantar pun dia memang susah. Dah susah kan nak buat apa, khidmat pada Nabi lah. Nabi ada makanan, kongsilah sikit macam tu. Tapi Nabi expect dia akan minta dari segi sudut untuk keperluan hidup dia. Dia kata, ya Rasulullah, jamin aku supaya aku akan masuk ke syurga. Sampai Rasulullah tanya, siapa yang suruh kamu minta macam ni? Dia kata apa? Dia kata tidak wajar untuk aku meminta daripada makhluk yang paling mulia di atas dunia ini dengan satu permintaan yang tidak kekal, iaitu untuk permintaan dunia aku. Itu jawapan dia.
Dan Nabi sangat terharu dengan jawapan tu. Nabi kata, bantulah aku untuk mencapai kehendakmu ini dengan fa'aksirus sujud, dengan memperbanyakkan sujud, memperbanyakkan salat. Sebab apa Nabi kata salat? Sebab Nabi tahu dia tidur kat depan rumah pintu Nabi, dia tak bangun malam. Ya. Dia sahabat dia bukan rajin semua, rajin-rajin juga. Tetapi iman mereka itu memang solid. Itu je jawapan dia. Ada sahabat yang memang puasa tak kuat, ada sahabat yang solat malam tak kuat, yang kuat-kuat masya-Allah. Ya, tapi ada yang jihad dia kuat, hak lain kurang dan sebagainya. Jadi masing-masing lah. Jadi gitulah yang Nabi SAW sampaikan kepada mereka. Baik, insya-Allah. Okey, ada soalan ni? Ya, sila. Okey. Ya. Ya. Dia akan berlaku qisas di hari akhirat. Tu masalah dia. So macam mana haiwan tu nak buat ke atas kita, itu di atas kehendak Allah Azza wa Jalla. Sebab tu nak minta maaf macam mana kan? Tapi dia isu qisas. Sebab itu haiwan ni yang sabit boleh dibunuh adalah serangga. Haiwan yang mengancam, ya, haiwan yang berbisa, serangga. Pertama serangga, haiwan berbisa, dan haiwan yang mengancam nyawa manusia. Sebab tu anjing gila memang boleh bunuh. Tapi selain daripada itu, haiwan yang tidak mengganggu kita dan sebagainya, maka kita diharamkan untuk membunuh mereka. Dan kalau berlaku pembunuhan itu merupakan satu kezaliman. Bahkan ada benda yang kita tak perasan, mematahkan ranting yang tidak mengganggu manusia pun merupakan dianggap sebagai satu kezaliman. Ya. Tak ada online ni. Soalan? Ya. Untuk yang sudah meninggal, kalau adik keluarga memohon maaf kepada seseorang itu bagi pihak si arwah, adakah itu dikira sebagai pemaafan untuk arwah itu sendiri? Sabit. Ya. Kalau seseorang telah meninggal, kemudian ada wakil waris keluarga mohon kemaafan bagi pihak si mati, itu sabit. Okey, di mana dalil dia? Berdasarkan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila ada seorang lelaki ini yang dia telah menempati satu kedudukan di syurga dengan amal dia, tiba-tiba Allah angkat darajat dia, dia dapat naik ke tingkatan yang berikutnya. Dalam hadis syurga ni dia ada 100 tingkatan. 100 tingkatan. Dia dah duduk satu tingkat, dia dah tahu dah dengan amal yang aku buat dulu, aku duduk kat sini. Tiba-tiba Allah angkat dia kepada satu darajat yang lain, dan dia bertanya kepada Allah, kenapa aku dinaikkan ataupun aku ditempatkan di sini? Apa jawapan Allah kepada dia? Bistighfari waladika lak, kerana istighfar anakmu kepada kamu. Ada benda kamu tak tahu dulu, Allah bagi tahu, iaitu ketika kamu wafat, meninggal, kamu meninggalkan anak-anak yang beristighfar untuk kamu. Kita tak tahu sebenarnya apa anak kita buat, kita tak tahu. Orang Melayu cakap roh menangis, tengok apa tu. Sebab tu kat kampung-kampung dulu bila berlaku kematian pukul 7 tak buka drama. Baru berlaku kematian, roh tengok, dia kata nanti roh nangis. Roh tak tahu apa orang hidup buat. Alam sudah berbeza. Dekat akhirat baru tahu. Allah buka rahsia. Kamu tinggalkan anak-anak yang beristighfar untuk kamu, yang mohon keampunan untuk kamu. Sabit dalam masalah ini bahawa waris mereka boleh menjadi wakil kepada si mati dalam melunaskan hutang-hutang dunia dia. Termasuklah soal-soal yang berkaitan dengan kezaliman, macam tu. Ya. Dia lihat kepada sebab lah. Dia lihat kepada sebab. Kalau tak ada sebab, macam kita nak membunuh dia di sarang dia, kita nak bunuh dia di sarang dia, tak ada sebab. Okey. Kalau kita tengok dalam hutan, dalam kebun,
atau kebun, katakanlah hutan lah, ada sarang tabuan dan sebagainya, kita pergi bakar dia, sedangkan itu tempat dia, kita tak ada kaitan di situ, itu tidak wajar. Dan di sana pula ada hukum pula larangan menyiksa dengan api bagi manusia ni, satu isu pula lain. Tetapi kalau dia jatuh kepada serangga-serangga yang dia mengganggu kehidupan kita, itu diharuskan. Tak, bukan dengan api, tak boleh. Macam mana pun dengan api tak boleh, tak boleh. Spray ke apa, macam lipas kan, lipas takkan tak bunuh. Takkan tak boleh. Saya berkebun, tempat yang saya bakar sampah tu kat situ semua suka suka lepak kan orang. Ya. Kat sama musim hujan ni, 1-2-3 hari Ya. bakar sampah. Nak bakar sampah, kat situ lah semua dia lepak. Macam mana tu Ustaz? Tak ada apalah, kita bukan, maksudnya kita tidak dikira menzalimi mereka lah. Dia yang maksud menzalimi ni, dia macam hadis tu, dia apabila kita tidak ada sebab, tak ada sebab, kita pergi kat sarang dia, kita pergi musnahkan, kita pergi bakar tanpa sebab. Sama juga macam kalau kita tanya apakah hukum kita mencantas pokok dan sebagainya, takkan kita kata haram, harus. Tetapi yang masuk dalam larangan ni adalah benda-benda yang tanpa sebab. Benda tu elok, cantik, tak ada sebab, kita pun tiba-tiba, ya. Sebab itu ada satu ancaman yang Nabi SAW sebut dalam riwayat Abu Daud. Allah mencelupkan kepala orang yang kepalanya di dalam neraka bagi orang yang menebang pohon bidara. Ini bukan special case pohon bidara, bukan. Pohon bidara adalah pohon yang tumbuh liar di tanah Arab, padang pasir. Tak mengganggu sesiapa. Tiba-tiba ada orang pergi tebang. Orang panggil tak masal. Tak ada pasal, dia pergi tebang. Dan berat ancaman Nabi. Nabi kata Allah celupkan orang ini kepala dia dalam celupan neraka. Pasal apa? Pertama, tak ada sebab, tak mengganggu dia. Yang keduanya, bukankah ia akan dijadikan sebagai teduhan orang-orang yang musafir. Kita ganggu pula hak orang. Sebab itu Nabi SAW amat jarang dalam kehidupan Nabi ni sebut kepada sahabatnya tentang melaknati orang lain, kecuali kita dapati bahawa kalau kita baca, kita buka dalam Bulughul Maram, kita akan jumpa hadis ni, iaitu Nabi kata la'annan. Nabi kata ada dua golongan ni yang mereka ini berhak mendapat kelaknatan daripada orang lain. Maksudnya Nabi kata orang nak doa buruk untuk dia ni boleh. Orang yang menghalang perjalanan orang lain, dan orang yang zaman dulu dia buang air di bawah pohon bidara ni. Sebab apa? Tempat tu tempat orang musafir nak berteduh. Dia pergi, sudah. Jadi kesan dia mendatangkan ketidakselesaan kepada orang lain. Macam itulah. Sebab tu kadang-kadang benda-benda macam ni lah antara perkara-perkara yang kita kena nilai balik respon. Macam kita ibadah, parking kereta, kita tak ganggu orang lain dan sebagainya, kan? Benda-benda kecil-kecil yang kita rasa macam tak ada kaitannya dengan urusan agama ini, tetapi dia memberi satu efek yang besar secara tidak sedar. Kalau jalan one way, kita nak masuk agama terlibat apa? Tengoklah kalau selagi tak ganggu orang. Tapi kalau kita punya hal, dia kena reverse. Sakit kan? Dekat tempat saya malas nak pusing. Itu sikit. Ya. Ya. Tak apa, tak selagi tidak mendatangkan gangguan orang lain, tak masalah. Macam orang potong queue lah. Kita buat ke potong queue? Kita ambil hak orang, kan? Kita potong queue. Tapi ada soalan. So saya kata, Ustaz, saya potong queue harus. Saya kata ada haram, ada harus ya? Ada harus. Macam mana potong queue harus tu? Saya slow. Lepas tu saya nampak ada lori kan, dia tak ada pick up kan. Depan tu ada gap, saya pun masuk. Macam mana Ustaz? Itu saya kata saya balik dulu lah, saya tengok. Dalam hati pun saya kata, aku pun buat juga. Kan? Kita tengoklah, kita kata jaga, iyalah dah kosong kan, selit masuk. Tapi kita kata, iyalah kalau yang ketara sangat, elok orang dah beratur, tiba-tiba kita, itu satu benda yang sangat tidak wajar lah, kan.
Baik, insya-Allah. Okey. Ya, ya. Ada soalan? Boleh sambil-sambil ya. Ustaz nak tanya, Nabi bila dia wafat dia ada hutang orang kan? Dia ada ya. Ada. Dan itu diselesaikan. Dan sebab peninggalan Nabi pun semasa harta yang Nabi tinggalkan apa? Siapa ingat? Ada satu pasang baju besi, ya, seekor dengan seekor keldai. Dan Nabi ada tanah di Bahrain. Ya, Bahrain tu bukan Bahrain hari ni, bukan pulau tu. Dia masih kawasan tanah Arab lah. Tapi tanah Nabi tu dia tak boleh diwarisi. Kan Fatimah minta Abu Bakar tak bagi kan tanah tu. Tapi baju besi Nabi tu bukan di tangan Nabi. Dia dipajak. Sebab ada berlaku peristiwa Nabi nak dapatkan 30 gantang gandum tu. Nabi pajak baju besi baginda. Dia nak tanya pasal hutang ni kan. Saya selalu baca dalam Facebook tu, kalau kita tak selesaikan hutang sama kita di dunia ni, Okey. dia kata roh kita tak naik ke langit. Betul ke hadis tu? Ada riwayat tu. Kalau ada riwayat tu memang ada. Kalau kita buka dalam, siapa pernah baca kitab Ad-Da'u wad-Dawa Al-Imam Ibn Qayyim, dia memang ada nukilkan riwayat itulah dalam kitab itu. Cuma memang diperbincangkan soalnya riwayat itu. Cuma bagi kita khawatirlah. Bagi kita walaupun ada satu perbincangan laukana sahihan, kalau sekiranya riwayat itu sahih macam mana? Bagi kita yang tergantung hutang ni. Itu. Tapi hutang ni dia maksud dia beginilah. Bukanlah setiap orang yang mati hutang maka dia hina. Tidak. Mati boleh berhutang tak? Boleh. Apa syarat dia? Harta yang ditinggalkan mampu melunasi hutang. Itu syarat dia. Sebab tu rumah alhamdulillah kita ada insurans dah. Betul? Itu hutang bank. Ni hutang orang. Ini hutang sesama manusia. Ya. Hutang Boleh, tak ada masalah. Maknanya kematian dengan berhutang bukanlah satu kehinaan selagi mana kita meninggalkan harta yang cukup untuk melunasi hutang tersebut. Kalau kita maknanya kalau kita tinggalkan hutang, harta kita cukup, memang kita dah spare dah, aku ada hutang bagian, ini harta yang aku tinggalkan, tiba-tiba waris kita tak tunaikan. Okey. Saya berpandangan bahawa kita dah selesai di sisi Allah. Kita ada wasiat dah. Kita dah selesai sebab kita dah tinggalkan harta yang cukup untuk pelunasan. Dan mungkin bertulis dan sebagainya. Dosa tertanggung ke atas waris yang tidak melaksanakan hal tersebut. Saya ambil satu kisah Zubair ibn al-Awwam. Semasa ia mengikuti rombongan Aisyah pergi ke Kufah dalam peperangan Jamal tu, Zubair ibn al-Awwam ni macam ada satu rasa dia akan something will happen lah kepada diri dia semasa dalam peristiwa ini. Dan rupanya betul kan dia wafat. Akhirnya dia terbunuh, antara salah seorang yang terbunuh dalam peristiwa itu. Tetapi sebelum tu dia telah wasiat kepada anak dia Abdullah ibni Zubair. Dia panggil anak dia, dia kata ayah banyak hutang. Dia cakap terus terang, dia berniaga, hutang banyak. Dan dia bagi tahu kepada anak dia Abdullah bin Zubair berapa hutang dan dia bagi tahu tanah-tanah yang dia ada. Tapi dia ada tanah banyak. Cash mungkin tak ada, tapi dia ada tanah banyak. Jadi dia arahkan kepada anak dia, kamu jual ni semua, jual ni semua. Kemudian kamu lunaskan hutang bagian, lebihan ada wasiat. Salah satu wasiat Abdullah ibn Zubair adalah kepada cucu dia. Boleh wasiat pada cucu? Boleh. Sebab apa? Sebab walaupun dia waris tetapi dia bukan penerima. Dia terhalang disebabkan anak. Jadi bolehlah. Okey. Betul, terbunuhlah Zubair bin Al-Awwam dan anak dia jual tanah ayah dia itu dengan harga 1000 kali ganda daripada ayah dia beli. Dan itu diketahui oleh para sahabat dan para sahabat mendiamkan hal itu, menjadi salah satu daripada perkara yang disebut sebagai ijma' sahabi, ijma' sahabat. Sebab tu kalau orang tanya berapa persen kita boleh count keuntungan daripada jualan, jawapan dia unlimited. Tak ada.
selagi mana kita tidak mengambil kesempatan atas kezaliman, kita tidak melakukan penindasan dan mengambil kesempatan atas kejahilan pembeli, tak ada masalah. Market dia memang macam tu. Dia jual 1000 kali ganda dan cukup wasiat, bahkan punyai banyak lebihan sehingga dapat dibahagikan kepada pewaris-pewarisnya yang layak menerima faraid. Tapi jadi janji syurga sebaik lawan 10 lah. 10. 10 salah seorang tu. Ya, Pak. Ya. Wajib. Ya, jawapan dia satu kewajipan. Ya, wajib. Anak-anak dia wajib untuk melunaskan hutang ayah dia. Bagaimana kalau anak-anak dia tidak mampu? Maka anak-anak dia boleh pergi mengajukan hal ini kepada pemerintah, pusat zakat dan sebagainya. Ajukan persoalan tersebut untuk macam mana pun dia nak lunaskan juga hutang ayah dia. Ustaz, ini berlaku pada saya. Kita dah berjanji untuk membayar upah kepada seseorang. Ya, Untuk kerja yang kita dah setuju. dah bagi ya. Tetapi kerja yang dilakukan itu tidak Mencapai standard. standard. Jadi orang yang bekerja itu dia menuntut amount yang Penuh. Tapi kan dalam perniagaan kadang-kadang saya pun kata okey sebabkan you tak comply, Ya. I pay you X amount. Adakah yang terbaki itu dikira hutang atau bagaimana Ustaz? Yang terbaik kita nak bayar amount yang kita dah janji. Itu yang terbaik. Yes. Cuma kita minta dia completekan kerja. Tapi dia tak complete. Tak complete itu kita dah bagi pilihan, dia tak nak buat, kita kena kurangkanlah mengikut spek yang dia boleh buat lah. Memang tak jadi masalah sebab kita dah janji kesempurnaan bayaran seperti ini untuk nilai seperti itu. Yes. Ya. Okey, tiba-tiba dia tak buat, dia tak capai. Dia tak capai. Okey. Kita minta dia sempurnakan sebab kita nak bayar penuh. Dia tak mungkin sempurnakan pasal project basis, Aha. dia dah habis. Dah habis dah pun, dia dah tak boleh nak ni. Ha. Jadi kita bayar ikut, kita berhak untuk bayar ikut kerja dia, Ikut kerja. ikut nilai. Boleh, Ya, cumanya pada saya lah, bagi kita untuk kita keluar daripada sebarang syubhat dan pertikaian di hari kemudian, kita bayar penuh je lah. Itu bagi pandangan saya sebab dia akan menjadi kebaikan bagi kita. Sebab kita tak nak juga di hari kemudian nanti. Ya. Macam saya duduk buat owning rumah saya cerita sikit lah. Saya duduk buat owning, tak bayar lagi, nak bayar dia kata, "Ustaz, jangan bayar dulu, tunggu siap." Bagus dia ni. Okey, tak apalah, saya kata siap. Dia buat masa saya tak ada owning kan. Saya tak ada rumah, dia buat. Lepas tu dah siap tu dia pun tak mesej, saya mesej dia. Kata, nak ambil bayaran ni, dia kata. Dah Ustaz tengok dulu seminggu bocor tak bocor. Bagusnya dia ni, saya kata. Lepas tu tunggulah. Tak hujan. Tidak hujan tu saya sampai ambil paip air, saya tembak atas, bocor ke tak. Saya tengok tak bocor. Lepas tu dia kata tak apa Ustaz, tunggu lagi, kalau hujan lebat tengok macam mana bocor ke tak bocor kan. Dia kata, bocor rupanya. Saya kata bocor lah, saya kata. Kena datang balik lah, datang betulkan, lepas tu saya bayar. Dah 5 tahun tak datang sampai ke hari ni. Dia tak datang, berkali-kali saya mesej, sampai sekarang ni mesej pun dah tak deliver dah. Dah balik kot gamaknya. Kan? Apa yang macam mana nak buat Saya pun dah tanya macam mana nak buat Cari tak ada. Niat kena ada lah. Niat, kalau dia datang balik kita kena ya. Dan kita ikut satu hadis yang cerita tentang 3 orang sahabat masuk dalam gua tu kan. Apabila ada hak orang lain yang perlu kita bayar tapi tak dapat, kita letakkan dia pada satu tempat. Kalau kita nak tahu surau perlu aircon ke apa kan, kita ambil amount tu, kita bagi niat untuk diri dia lah. Cuma one day bila dia datang balik, apa yang kita bagi tadi menjadi sedekah untuk kita bayar balik kepada hak dia, insya-Allah. Kita kalau tidak berkira dengan harta kita kan, insya-Allah Allah akan tambah, Allah akan luaskan, Allah akan ringan, Allah akan buka lagi jalan-jalan untuk kita lakukan kebaikan. Ya, baik. Cantik juga perbincangan ni, insya-Allah. Sebab kita ni nak saya rasa
dalam kehidupan kita ni, lubuk untuk kita mencari pahala ni mungkin dengan harta kita, dengan sebab kita nak bangun rukuk sujud, berapa banyak sangatlah yang kita boleh buat. Sebab saya compare ibadah kita orang Melayu, kalau nak compare ibadah fi'liyah, perbuatan, dengan orang Arab, saya rasa tak boleh nak challenge. Betul saya kata. Sebab saya pernah tengok macam mana orang-orang Arab dalam bulan puasa mereka yang soleh lah, solat, memang kita tak boleh challenge. Mereka tu kalau masjid tu nak baca satu malam setengah juzuk, mereka bantah sebab sikit. Mana ada tempat kita setengah juzuk sikit. Saya jadi imam tarawih di Mesir, saya baca first tu, saya baca setengah juzuk, kena komplain. Saya kata habis dah lah. Saya ingat dia komplain sebab panjang. Dia kata sikit. Dia kata alal aqal, dia kata paling minimum juz' fil lailah, dia kata satu juzuk satu malam. Saya kata masya-Allah. Kalau lebih mereka suka. Mereka kata minimum tu sebab mereka tak nak susahkan kita. Tapi kalau kita boleh baca lebih, bagus. Arab ni memang masya-Allah lah. Kalau memang banyak masalah pun Arab ni. Saya duduk Mesir tak pernah sehari pun saya tak kutuk Arab Mesir tu. Tapi daripada segi yang soleh, yang ibadah dia masya-Allah, memang kuat-kuat betul lah. Bayangkan kalau macam musim panas kan, malam kan pendek. Jadi antara tarawih dengan tahajud tu kadang-kadang berselang dalam sejam setengah je. Tapi dia boleh bangun, boleh solat, boleh. Kita saya rasa mana boleh baca panjang. Bising grup surau. Kita punya standard. Sebab kita mungkin Allah tetapkan kita tak banyak pada itu. Mungkin bagi bangsa kita ni kekuatannya mungkin pada sudut yang lainnya. Pada saya tengok masya-Allah lah pada kita hari ni, kalau buat kebajikan ke apa, cepat. Surau saya extend 500,000, kumpul 3 bulan dapat. Ni nak buat apa pula ni baru ni, sebab dah dapat solat Jumaat kan, nak buat mimbar, nak buat besar sikit apa, 200,000 baru 3 hari dapat dalam 80 dah. So tu masya-Allah, orang banyak duit sekarang, orang nak, semoga begitulah kan. Sebab kita ada kelebihan daripada segi itu. Sebab itu amal ibadah ni Allah tak letak dia satu saja, Allah letak dia pelbagai. Hak boleh solat lah, hak boleh mengajar, tak boleh mengajar, boleh sediakan tempat. Saya dulu mengajar, masya-Allah saya kata, orang sediakan tempat, orang datang mengajar, tak sedia tu tak pernah mengajar, tak pernah belajar pun, tak pernah datang. Dia sediakan tempat, dia datang sediakan, tinggal begini. Lepas tu dia tak ada cabut. Dia dah habis tu dia datang balik. Kan? Bila dia tanya apa, dia banyak tak tahu, memang dia tak dengar. Dia cakap tu, Ustaz kuliah ustaz ni, saya ni Allah nak dengar ni, ustaz doa ke jalan saya ada kesempatan dengar. Dia tak ada. Tapi bab sedia tempat, bab apa, masya-Allah, masing-masing lah. Begitulah insya-Allah. Okey. Baik. Ya, ada soalan? Okey. Kita petik satu lagi ayat Al-Quran dalam surah Al-Jumu'ah ayat yang ke-8. Firman Allah Azza wa Jalla, "Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum, thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Apa kata Allah? Surah Al-Jumu'ah ayat ke-8. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya. Ya, baik. Kita pun takkan tahu bila kita akan bersedia. Jumu'ah 8. Maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Ya, baik. Surah An-Nisa ayat 78. Ainama takunu yudrikukumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Ni hebat ayat ni, Allah letakkan di mana sahaja keberadaan kamu, kematian akan mendapatkan kamu sekalipun kamu di dalam benteng yang burujim musyayyadah. Buruj, tahu buruj? Al-Buruj Dubai, satu benteng yang tinggi, ya, yang kukuh. Duduk sembunyi dalam tu pun kematian itu akan
Sampai ini ayat-ayat yang membicarakan kepada kita bahawa kita tidak bisa ataupun tidak boleh sama sekali untuk lari daripada kematian. Baik. Okey. Ya, sila. Ada soalan? Dan kita baca satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Ibnu Majah, ya, daripada Ibnu Umar annahu qala kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Umar, pada satu hari aku bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faja'ahu rajulun minan ansar. Tiba-tiba datanglah seorang lelaki daripada kalangan kaum Ansar. Fasallama 'ala Nabi, dia pun memberi salam kepada Nabi. Thumma qal, kemudian dia kata, ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal? Orang mukmin apakah yang paling afdal ataupun paling utama untuk mendapat nikmat kebaikan akhirat nanti? Qala, kata Nabi, ahsanuhum khuluqa. Orang yang paling baik akhlak dia. Baik. Itu jawapan Nabi yang pertama. Dan akhlak, kebaikan akhlak adalah perkara yang memberatkan mizan. Mizan. Okey. Kalau kita ni maknanya orang siapa pun tanya tentang kita, orang akan cakap kebaikan. InsyaAllah kita baik. Sebab tu yang hadis perasan tak yang Nabi kata wajabat jenazah kan, dia lalu wajabat lalu satu orang buruk, Nabi kata wajabat yang baik wajib syurga, yang buruk wajib neraka. Sebab kita akan ternilai daripada saksi orang yang hidup, orang keliling kita. Kalau orang tanya si fulan ni macam mana? Si fulan ni macam mana? Masya-Allah, kalau orang kata kebaikan kepada si fulan ini di atas kebaikan akhlak dia, maka masya-Allah dia memang satu orang yang baik. Al-Imam Syafi'i rahmatullah alaih, kuliah beliau ramai sangat orang yang datang. Tetapi bukan majoriti yang datang itu memahami apa yang beliau sampaikan, sebab kuliah dia tinggi. Okey. Tetapi orang datang kerana wajah dia. Orang datang kerana nak melihat akhlak yang ada pada diri Asy-Syafi'i itu. Akhlak yang baik ini sampai dia duduk pada dia tersimpan pada diri seseorang itu yang dapat dilihat sampai ke tahap itu. Dari segi masya-Allah, daripada segi mungkin pertuturan dia, apa-apalah. Dan satu perkara yang kita dapati, sebab tu kalau tuan-tuan perempuan sekalian nanti bila kita diizinkan kembali pergi ke tanah suci apa semua, satu pesan saya yang selalu saya ingatkan kepada jemaah yang kalau saya bawa, saya kata doa banyak-banyak kepada Allah supaya Allah buka kepada kita apakah keburukan-keburukan akhlak kita yang orang tak suka. Kita cakap dengan diri kita sendiri. Sebab bila kita doa macam tu, insya-Allah mudah-mudahan Allah buka dan kita nampak, oh rupanya orang tak suka aku begini, orang tak suka aku begini. Macam tu. Ya. Berlaku pada satu orang jemaah selepas dalam 2-3 tahun, dia respon balik pada saya. Dia kata terima kasih lah. Dia kata sebab saya kata tak ada apa, saya kata kongsi-kongsi benda ni je. Dia kata bahawa saya tak perasan, dia kata selama ni, ya, saya dengan pekerja-pekerja saya ni, saya tak fikir tentang perasaan-perasaan mereka. Dia kata dia ada satu ni besar lah. Tapi dia kata sampai satu hari tu saya perasan, saya kata tugas saya untuk mendidik mereka, tugas saya tegas kepada mereka, tetapi perasaan mereka itu ada, mereka tetap manusia. Maksudnya tegas kena tegas, tegur kena tegur. Nabi pun tegur para sahabat kan, Nabi pun ada masa Nabi marah, tetapi perasaan mereka apa semua tu Nabi akui mereka tetap manusia, perlu dipelihara, tidak boleh dilecehkan sewenang-wenangnya. Begitu. Jadi dia dapat benda ni ketika mana, ketika mana saya doa benda itulah di tanah haram, saya doa, dan alhamdulillah bila balik Allah buka benda-benda tu. Sebab kita nak sebelum kematian kita orang akan menyatakan satu penyaksian bahawa kita ni adalah orang yang baik akan kepribadiannya. Itu yang kita nak, insya-Allah. Ya. Okey. Qala fa ayyul mu'minina aqyas. Kemudian dia bertanya, apakah seorang
seorang mukmin yang manakah yang paling bijak? Ansar ni tanya. Kata Nabi, aktsaruhum lil mauti dzikra. Orang yang paling banyak mengingatkan akan kematian dia. Sebab apa? Sebab kematian adalah benda yang akan menyekat kemahuan dunia kita. Kita ni kalau ada peluang cari lebih, kita kena cari lebih. Tetapi bila kita dah dapat lebih, kerana kita mengingatkan kematian, kita tahu nak letak di mana kelebihan itu. Bukan mengingati kematian untuk tak mau cari lebih dah. Itu tak betul sebenarnya. Salah. Kalau orang yang dah sakit sekalipun, dah kena kanser contohnya, wal-iyazubillah, tapi ada peluang untuk tambah restoran contoh, buka lah. Bukan sekadar nak cari dunia, kerana bila dia dapat lebih, dapat bayar zakat lebih. Bila dapat lebih, dapat salurkan lebih kepada orang lain, pihak lain, apabila dia mengetahui ataupun mengingati kematian dia. Okey, baik. Wa ahsanuhum lima ba'dahu al-isti'dadan ulaikal aqyas. Ya. Dan Nabi menyatakan, ya, dan yang paling baik dalam mempersiapkan dirinya untuk alam yang berikutnya, kata Nabi, itulah mereka yang paling cerdas. Jadi insya-Allah mudah-mudahan, ya, perkongsian kita pada petang ini dengan melihat beberapa ayat Al-Quran dan hadis, kita kembali mengingatkan bahawa saya pun berani sebut sebab hari ini kematian ni dia tak kira umur kan. Hatta kalau tengok kepada kematian muda ni macam lagi banyak je tu kematian yang berumur sekarang kan. Ya, sila. Boleh tak kita doakan untuk kematian? Kita nak mati cepat. Oi, lain macam ni orang nak hidup. Kalau macam sakit yang Diri kita lah, diri kita. diri kita ataupun diri orang lain, macam dia sakit terminal. Dalam Al-Quran yang pernah minta kematian Maryam alaihi salam, ibu kepada Nabi Isa. Kemudian Ali bin Abi Talib pernah minta kematian. Al-Imam Al-Bukhari juga pernah minta kematian. Baik. Secara umumnya berdoa memohon kematian adalah diharamkan dan berdosa. Ya, secara umum doa minta kematian kerana itu dikira sebagai orang yang yai asmir rahmatillah, orang yang putus asa daripada rahmat Allah. Okey. Tetapi apabila melihat contoh-contoh yang berlaku, para ulama meletakkan beberapa pengecualian. Okey. Yang pertamanya adalah jika kematian dia itu lebih baik bagi ummah ini berbanding dengan kehidupan dia. Maksudnya kerana dia hidup, ummah ini terfitnah. Kerana dia hidup, ummah ini jadi okey, contohnya macam siapa? Macam Ali bin Abi Talib. Ali mengetahui di akhir hayat beliau kaum muslimin ini dah pecah banyak. Terfitnah sana, fitnah sini dan sebagainya. Sehingga Ali berdoa, ya Allah, jika kematianku ini dapat memperbaiki hubungan kaum muslimin, maka matikan aku dalam kebaikan. Dan memang tak lama selepas itu akhirnya Ali bin Abi Talib syahid dibunuh. Tapi dengan syaratlah untuk umat. Begitu. Sebab Ali tahu pada akhir-akhir tu macam kaum muslimin sudah tak nak dia sebagai pemimpin lagi, khalifah lagi. Sebab fitnah terlalu banyak. Dia memerangi golongan yang sepatutnya diperangi pun, tapi sampai berita kat tempat orang dikatakan dia membunuh kaum muslimin. Macam tu. Tapi untuk ummah lah, itu syarat dia. Kalau semata-mata orang tak pilih kita pengurusi surau, kemudian kita minta nak mati, tak boleh lah begitu. Kan? Dia tak boleh lah. Itu satu keadaan. Okay. Yang keduanya, sekiranya ada hubung kait dengan fitnah akidah. Sehingganya ada hubung kait dengan fitnah akidah. Ini beratlah. Ini kita nak sabitkan benda ni betul-betul. Ya, macam contoh ini susahlah. Keadaan ini mungkin tak ada. Kalau macam datang satu orang pemerintah macam zaman Ashabul Kahfi ke, dia paksa kita untuk pergi sembah dia sebagai Tuhan ke apa, masa tu kita boleh mengharapkan kematian, kerana kematian kita dalam tauhid lebih mulia berbanding dengan melakukan perkara itu. Kedua. Dan yang ketiga, sekiranya sakit berat yang menderitakan, yang tiada harapan sembuh. Itu kita boleh doakan, ya Allah, sekiranya kematian lebih meringankan dia,
matikanlah dia dalam kebaikan. Kalau kita tengok suatu orang yang dah macam bertarung nyawa dengan apa, morfin ke apa dah, doktor morfin betul doktor masukkan apa kan, macam tu betul. Orang tanya anak-anak tu, doktor tanya anak, boleh tak kalau kita cabut apa semua? Anak kena faham lah, memang harus lah, memang harus. Dan semoga Allah tutup dengan kebaikan, gitulah. Betul. Tapi kalau sebab-sebab yang lain, sebab PKP hilang kerja apa semua, dah nak mati, itu saya rasa rezeki Allah, bumi Allah ni masih luas lagi, insya-Allah. Ya, itulah itu jawapan, insya-Allah. Baik. Habis ya, insya-Allah. Selamat ya. Okey, alhamdulillah, insya-Allah. Jadi saya mohon maaf atas segala kekurangan. InsyaAllah sebelum kita tutup majlis ni, saya perkenalkan diri sikit lah. Dah ada semua ya, insyaAllah. Okey. Nama saya Muhammad Azra'i bin Zulkifli. Lahir di Johor Bahru, tapi tak ada kaitan dengan Johor sebab parent kerja di sana. Sebab tu. Okey, kalau ikut kampung asal, parent orang Perak lah, orang Bagan Datuk. Kemudian pernah bersekolah di Bagan Datuk, dan saya juga difahamkan di sini ada alumni SMTI ya. Dan